سلامي ما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زاجت دمع الجرى من مقلة بدمي أم هبت ريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إضامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينك إن قلت اكفو فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريق دمعا
ضلالين ولا أريقة لذكر الباني والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدو الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد ضيع براتي وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادت كحالي لا سري بمستترين عن المشاة ولا دائي بمنحسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حضتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عليل عزيل والصمم إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوافقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, yang kita kasihi, yang kita cintai, Syekh Muhammad Nazrul Nasir, pimpinan Zawiyah An-Nasriyah, dan juga membimbing daurah kita selama 2 hari yang telah kita jalankan. Dan alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita menyambut, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, iaitu 1 Rabiul Awal. Pada hari ini kita berada di dalam bulan kecintaan, bulan kasih sayang, bulan kerinduan, bulan yang sangat dinanti-nantikan. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini merupakan hari yang terakhir daurah yang kita akan jalankan, dan kita akan sambung pada bab menyatakan tentang senjata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
separuh kitab kita sudah lalui semalam, dan hari ini kata Syekh insya-Allah kita akan tamat dengan baik, dan kita akan mohon di penghujung daurah kita nanti Syekh mengijazahkan kita kitab ini agar sambunglah sanad rantaian cinta, barakah, limpahan sampai kepada baginda Nabi SAW. Kemudian kita minta jasa baik Syekh untuk ijazahkan selawat pada kita di penghujung daurah ini. Mana-mana yang Syekh rasa selawat yang bersesuaian untuk kami mengamalkannya sebagai kekuatan rohani khususnya pada bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kita telah mendengar kupasan-kupasan yang sangat menarik dan padat yang telah disampaikan oleh Syekh, dan tertarik di antara perkara yang Syekh sebut kepada kita semalam ialah kita membawa umat kepada Rasul, kepada Nabi SAW sebagai pintu kepada pengenalan kepada Allah. Bukan kita sibuk nak membawa umat kepada diri kita. Apabila kita bawa umat kepada Nabi, kepada Rasul SAW, maka di sana Allah Ta'ala yang akan mengangkat dan memperkenalkan kita. Jadi perkara pokok dan perkara utama di akhir zaman ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, ialah mengembalikan jiwa umat kepada baginda Nabi SAW. Tidak ada jalan yang boleh memberikan jaminan keselamatan, memberikan jaminan keamanan yang boleh menyelamatkan dunia kita dan menyelamatkan akhirat kita, melainkan apabila kita mengikut secara mahabbah, penuh kecintaan kepada di atas jalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Nabi, kemuliaannya Nabi, barakahnya Nabi, kita bertawassul akan baginda Nabi SAW dengan kita 2 hari kita sama-sama korbankan masa, kita korbankan kehendak-kehendak lain demi untuk kita mempelajari kitab Asy-Syama'il ini. Bertambahlah kecintaan kita kepada Nabi, bertambahlah kerinduan kita kepada Nabi, dan di situ menyebabkan Allah Ta'ala mencintai kita disebabkan adanya kekasihnya Allah di dalam hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya tidak mahu mengambil masa yang panjang, dengan segala ta'zimnya mempersilakan Syekh untuk memimpin dan meneruskan menyambung pengajian daurah kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Stafif atas keaduan beliau dan anjuran majlis bacaan kitab Asy-Syamil di Khulasat Asy-Syama'il. Dan alhamdulillah kita sekarang pada hari yang kedua dan terakhir bagi membicarakan kitab ini. Jelas tak suara? Suara jelas? Okey. Ya. Okey. Baik. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Afif Yahya dan juga
AJK pelaksana bagi majlis Maulid Cinta Kita ini, iaitu yang kita adakan pada semalam, dan hari ini adalah hari yang kedua dan terakhir bagi bacaan ataupun daurah bagi kitab Asy-Syamil fi Khulasatis Syama'il. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, dikuatkan himmah dan semangat kita untuk meneruskan bacaan kitab ini, dan tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata kerana untuk menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul mengatakan kepada kita semua bahawa Nabi menyebut, alimu auladakum ala thalasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 adab. Yang pertama, mencintai nabimu. Yang kedua, mencintai ahli keluarga nabimu. Dan yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim atau menghafal Al-Quranul Karim. Jadi ketiga perkara yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah isi utama kepada pendidikan dan pembinaan generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat yang mengenal Rasulullah, maka mereka sudah pasti akan cuba untuk meniru jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umat tidak amalkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa berlakunya masalah dalam sosial dan sebagainya adalah kerana tidak mengenal Nabi dengan pengenalan yang sepatut, dan berusaha untuk meniru dan juga menjalani kehidupan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengatakan, ajarkan anak-anak kalian dengan 3 akhlak tersebut, iaitu mencintai Rasulnya. Alimu auladakum ala thalasi khisalin hubbi nabiyyikum, mencintai Nabi kalian. Dan yang kedua, mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita mencintai seseorang tersebut, maka apa sahaja yang berkait dengan orang tadi kita akan sukai. Dan adalah satu kesilapan ketika kita menyukai seseorang, yang kita suka hanya dia sahaja, tidak kita sukai yang berkait dengannya. Jadi kalau kata kita mencintai Rasulullah, maka sudah pasti anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita akan kasih, kita akan sanjung, kita akan nyanyikan. Kerana apa? Kerana mereka ada darah dagingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang Allah Taala berikan, bukan dengan pilihan. Orang tidak boleh nak memilih bagi dirinya menjadi keturunan siapa pun, melainkan ianya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan anugerah tersebut diarahkan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan dan juga memuliakan dan menghormati mereka kerana adanya darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tubuh badan mereka. Yang ketiga, mengajarkan anak-anak dengan tilawatul Quran, iaitu menghafal Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, cuma yang lebih kuatnya adalah menghafal Al-Quranul Karim. Dan ketiga-tiga ini adalah pintu utama kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tujuan dan matlamat seorang hamba Allah Taala tersebut. Baik, kita sambung kembali bacaan kitab kita pada muka surat yang ke-50. Kita dah sampai pada pertengahan kitab. InsyaAllah pada petang ni kita akan khatamkan kitab ini. Bab pada menyatakan tentang senjata baginda Nabi SAW. Senjata ini adalah apa-apa yang digunakan untuk peperangan. Jadi di dalam misbah, maksud senjata as-silah, apa dia? Ma yuqatalu bihi fil harbi wa yudafa'u bihi. Ini sesuatu yang kita gunakan untuk kita berperang dengannya di dalam peperangan, dan juga untuk kita mempertahankan diri. Jadi apa sahaja yang digunakan untuk tujuan tadi maka dipanggil senjata, as-silah. Dalam kamus disebut bahawa jika diitlakkan silah, maksudnya kalau seorang tadi menyebut hatis silah, tolong beri kepada saya senjata, dalam bahasa Arab maka ianya merujuk kepada pedang sahaja. Jadi kalau dia ingin menyebutkan saya inginkan belantan, maka dia kena sebut belantan. Belantan dalam bahasa Arab dipanggil dabbus. Dabbus. Sebab tu perkataan dabbus ini dipanggil mushtarak lafzi. Mushtarak pada lafaz, tetapi maknanya berbeza. Karena orang yang minta dabbus mengikut kepada situasi. Kalau kita ke dapur,
Kemudian kita minta hati dabus, maknanya kita, orang yang duduk di dapur sedang masak, maka dia akan faham pada waktu tersebut minta drumstick, ayam tu bahagian paha tu, dipanggil dabus. Kalau kita pergi ke tempat orang yang sedang menjahit, kita kata hati dabus, maka dia akan bagi kepada kita jarum. Dan kalau pergi ke tempat peperangan, maka kita minta hati dabus, maka orang tadi akan bagi kepada kita belantang, karena sesuai dengan tempat dan keadaan. Memang? Baik. Jadi kalau kita minta silah, hati silah, maka orang bagi pedang, kita kata la aqsud as-silah as-saif, walakin uridu ad-dabbus. Jadi kata dia, saya nak dabus. Tak, bukan. Silah kalau diitlakkan, maksudnya tidak diletakkan, beri kepada saya senjata, iaitu keris, maka baru diberikan keris. Tapi kalau disebut saya nak senjata, silah, maka diberikan pedang. Karena pedang adalah maksud kepada silah dari segi mutlak kalau disebutkan dalam bahasa Arab. Nabi kita, Nabi yang sangat berjasa, berjihad untuk umatnya yang tercinta. Jadi Nabi adalah Nabiul Jihad. Antara nama gelaran bagi Nabi SAW, gelaran bagi Rasulullah adalah Nabiul Jihad. Kerana Nabi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak kerana pengorbanannya, tak kecapi nikmat Islam yang sempurna. Pedang mighfar dan juga baju besinya itu perjuangan Nabi yang perkasa. Jadi Nabi mempunyai beberapa bilah pedang. Nabi juga mempunyai beberapa busur panah. Dan Nabi juga mempunyai topi perang, baju perang. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang terlibat di dalam peperangan untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala kepada umat. Untuk peperangan dalam Islam, kalau kita lihat dengan teliti, antaranya yang dikarang oleh para ulama berkenaan dengan peperangan, adalah untuk menunjukkan betapa Islam ini menjaga adab-adabnya ketika mana, hatta dengan musuhnya sekalipun, dijaga adab dan juga dijaga tata susilanya ketika peperangan. Jadi sebab itu zaman sekarang ini perlu untuk kita mempelajari dan juga mengetahui tentang adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga fiqh al-jihad, dan banyak ulama mengarang berkenaan dengan perkara tersebut. Antara kitab yang diterangkan khusus berkenaan dengan jihad dan juga peperangan Rasulullah adalah kitab Inaratud Duja. Ambil sat kitab. Inaratud Duja. Ini kitab tentang peperangan Rasulullah SAW. Inaratud Duja fi maghazi khairil wara sallallahu alaihi wasallam. Karangan Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Usuli Al-Faqih Al-Qadhi Hasan bin Muhammad Masyaq, Syaikhu Masyayikhina, guru kepada guru-guru kami. Guru kepada guru-guru saya di Makkah Al-Mukarramah dan di Mesir. Ini kitabnya yang dalam bentuk syair yang disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Hasan Masyaq. Kitab ini dikarang oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia punya matan syairnya daripada Al-Imam, sekejap saya tengok. Ahmad Al-Badawi.
كما يراد جماح الخيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلم ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى متولى يصلي أو يصلي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لك. Okey. Jelas. 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 Minta maaf, putus. Baik, kita masuk balik kepada perbahasan kita tentang bab pada menyatakan tentang senjata baginda Nabi SAW. Nabi kita, Nabi yang sangat berjasa, berjihad untuk umatnya yang tercinta. Jika tidak kerana pengorbanannya, tak kecapi nikmat Islam yang sempurna. Pedang mighfar dan juga baju besinya, bukti perjuangan Nabi yang perkasa. Jadi Nabi mempunyai pedang, Nabi mempunyai mighfar, Nabi mempunyai baju besi, Nabi mempunyai busur panah dan beberapa alat peperangan lagi yang digunakan oleh baginda Nabi SAW di dalam peperangan mempertahankan agama Allah Ta'ala dan menyebarkan ajaran agama Allah Ta'ala kepada umat. Dan dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW, kita ketahui bahawa Rasulullah tidak pernah membunuh seorang pun di dalam peperangan bersama dengan baginda, melainkan seorang sahaja. Dan iaitu Umayyah bin Khalaf. Dia seorang sahaja yang dilukakan oleh Rasulullah sehingga menyebabkan dia terbunuh di Sarif ketika pulang daripada peperangan Uhud. Dan itu pun bukan dengan Nabi menikamnya, hanya melukakan sedikit sahaja dirinya dan sebabkan mati beliau dalam keadaan ketakutan. Baik, pedang mighfar dan juga baju besinya bukti perjuangan Nabi yang perkasa. Ketahuilah wahai saudaraku semua, pedang Nabi kita itu ada nama. Kita sedia maklum bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menunjukkan kepada kita adab yang luar biasa terhadap akuan ataupun makhluk Allah Ta'ala yang lain. Hatta termasuk kepada alat, pedang dan sebagainya pun Nabi buh nama juga. Jadi ini mengajar kepada kita agar kita ini sentiasa beradab dengan seluruh makhluk Allah Ta'ala dan kita tidak melakukan ataupun menyebut dan menggelarkan mereka dengan gelaran yang tidak baik. Dan Allahumma salli ala, ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa bab senjata diletakkan setelah bab khatam? Sebelum ni kan kita belajar bab kenaan dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bab senjata. Kerana kebiasaannya
dihantar ataupun ditulis surat kepada Nabi SAW daripada umat, dituliskan surat kepada raja-raja dan sebagainya untuk diseru mereka kepada Islam. Jadi ketika diterima Islam tersebut, maka mereka akan diberikan keamanan. Ataupun mereka membayar jizyah. Kalau tidak menerima agama Allah Ta'ala, mereka akan membayar jizyah kepada baginda Nabi SAW dan umat Islam. Kalau tidak terima juga, maka berlakulah peperangan. Inilah yang disebutkan dalam bab pada menyatakan tentang senjata. Maka itu munasabah kenapa diletakkan bab berkenaan dengan cop mohor, cincin, kemudian bab senjata. Karena setelah dihantar surat dengan cop mohornya, dengan diminta dan juga dihantar dengan penuh kehormatan, kalau dilawan dan juga ditentang, maka barulah Nabi SAW akan menghantar tentera Nabi SAW untuk berperang dengan mereka, mengajak mereka mengikuti dan juga menganut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai saudaraku semua, pedang Nabi kita itu ada nama. Yang pertama Maksur jua gelarannya, diwarisi dari ayah yang tercinta. Yang pertama pedang Nabi namanya Maksur. Dan ini, adakah baginda Nabi boleh mewarisi harta? Kita tahu bahawa Nabi tidak mewariskan harta. Tapi adakah Nabi boleh mewarisi harta? Jadi masalah pewarisan para Nabi menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Sehingga sebahagian di kalangan mereka mengatakan bahawa tidak ada riwayat yang kuat menunjukkan bahawa para anbiya mewarisi harta. Sebahagian lagi para ulama lagi mengatakan bahawa para anbiya tidak mewariskan harta mereka serta tidak mewarisi harta orang lain. Sebagian ulama kata para nabi tidak mewariskan harta dan tidak mewarisi harta. Manakala masalah pewarisan nabi dan adalah sebelum diutus menjadi rasul. Jadi masalah ini kata yang ulama yang baginda Nabi mewarisi harta ayah baginda Nabi adalah sebelum Nabi menjadi rasul. Karya Al-Ansar pada anak mereka. Tapi kalau keluarga mereka meninggal lebih dahulu, mereka mewarisi harta tersebut. Nah, itu ada. Al-Imam Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa baginda Rasulullah SAW telah mewarisi Ummu Aiman 5 ekor unta, beberapa ekor kambing. Maula beliau iaitu Sayyidina Syukran. Jadi beliau merupakan ahli Badar. Ini baru Syukran ahli Badar. Dan anaknya yang bernama لذتان للمرء قاتلتان من حيث لم يدر أن السم في التسم واخشى الدساء سمين جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم
وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم Okey. Okey. Baik. Mohon ampun, mohon maaf. Apa ni, line kita di sini hari ni agak masalah sikit. Tapi insya-Allah kita doa moga akan smooth eloklah sampai habis insya-Allah. Baik, kita sambung balik. Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewarisi Ummu Aiman. Nabi mewarisi daripada ayah beliau Ummu Aiman 5 ekor unta, beberapa ekor kambing. Maula beliau iaitu Sayyiduna Syukran yang merupakan ahli Badar, dan anaknya yang bernama Saleh, yakni anak pada Syukran yang bernama Saleh daripada bapanya Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi maksudnya Nabi SAW mewarisi daripada ayah beliau iaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib beberapa perkara ini. Dan baginda SAW juga mewarisi rumah ibunya Sayyidatuna Aminah di Sya'bi, yang Sya'bi Abi Talib, serta mewarisi rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha yang berada di antara Safa dan Marwah. Dan ini adalah sebahagian daripada harta yang diwarisi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya maksur pedang ini diwarisi oleh baginda Rasul daripada ayah baginda Nabi yang tercinta iaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, dan Al-Qadib. Qadib ini adalah makna pedang yang menarik. Boleh diitlakkan dengan makna pedang yang menarik atau dengan makna pedang yang memutuskan. Qadib. Nama aja Qadib. Dan Al-Qala'i dan Al-Battar. Yang ketiga Al-Qala'i, yang dinisbah kepada Qala'. Jadi Al-Qala'i iaitu nisbah kepada Qala', iaitu nama sebuah perkampungan yang dinamakan juga sebagai Maraj, yang berhampiran dengan Hulwan, melalui jalan Hamadhan. Dan ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Uyun, di dalam kitab Al-Uyun. Al-Uyun itu nama kitab. Jadi dibuat di negeri tersebut, di kampung tadi. Al-Qala', maksudnya dinisbahkan kepada kampung tadi. Maka pedang tadi dinamakan dengan nama Al-Qala'i. Dan Al-Battar, Battar maksudnya memutuskan. Al-Qati' maknanya. Itu nama pedang Rasulullah. Digunakan oleh Nabi tiada gentar. Hatfun, Mikhzam, Rasub juga Samsamah pernah berkhidmat kepada Nabil Ummah. Jadi ada 4 pedang lagi. Hatfun, yang seterusnya pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud al-maut. Miqzam, miqzam yang bermaksud memutuskan. Al-Qati'. Rasub, ini salah satu daripada pedang yang 7 yang dihadiahkan oleh Balqis kepada Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Sayyidatina Balqis pernah hantar hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan 7 pedang. Salah satunya adalah pedang Rasub dan diwarisi sehingga kepada Rasulullah. Juga Samsamah. Samsamah maknanya pedang yang tajam dan juga tidak dapat dibayangkan, dibengkokkan. Pedang ini milik Amr bin Ma'di Karib dan ianya masyhur serta dihadiahkan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Khalid ibn Sa'id ibn As radhiyallahu anhu. Jadi Samsamah. Dan ianya pernah berkhidmat, kesemua ini pernah berkhidmat kepada Nabi SAW. Lahif dan juga Zulfiqar atau Zulfaqar miliknya yang terakhir tak berpisah dengannya. Lahif ini merupakan pedang Nabi yang masyhur seperti yang disebutkan oleh Al-Ya'muri. Dan juga Zulfiqar ataupun Zulfaqar
yang ini adalah pedang yang mempunyai aliran di tengahnya, ya, seperti tulang belakang badan manusia. Juga dikatakan bahawa dinamakan Zulfaqar atau Zulfiqar kerana terdapat aliran kecil yang cantik di tengah mata pedangnya. Ini perlu tambih kepada kita semua tentang pedang Nabi yang disebut sebagai Zulfaqar. Datuk Nabi mengatakan dalam hadis, la fata illa Ali wa la sayfa illa Zulfaqar. Tidak, maksudnya pedang yang pemuda yang ideal adalah Sayyidina Ali, manakala pedang yang sangat luar biasa adalah Zulfaqar. Jadi pedang Zulfiqar ataupun Zulfaqar ini selalu dikelirukan oleh sebahagian di kalangan kita dengan pedang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pedang Zulfaqar bentuknya lain daripada pedang yang dipahami oleh kita dalam sebahagian lukisan. Ada orang dia lukis pedang Zulfaqar tadi bentuknya bengkok, kemudian di hujungnya ada 2 tajam macam tu. Itu pedang Syiah. Ini ditambih oleh guru kami Maulana Syekh Khalid Turkistani Al-Makki hafizahullahu ta'ala, yang beliau pernah tulis dalam mansyur beliau dalam Facebooknya. Dia katakan berlaku kekeliruan di antara umat sekarang ni ketika mereka menyebarkan kepada masyarakat pedang Zulfaqar dengan bentuknya seperti pedang Arab yang bengkok kemudian bercabang 2. Ini adalah pedang yang digunakan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya disebarkan gambar pedang tadi sehingga semua pakai guna pedang tadi sebagai pedang seolah-olah itu pedang Nabi SAW yang disebut sebagai Zulfaqar. Padahal itu bukan Zulfaqar. Itu pedang Abu Lu'lu'ah. Pedang Nabi yang betulnya adalah yang betul dan kemudian dia ada satu aliran kecil di tengah dia. Tolong ambil kitab Ustaz. Tu Amanatil Muqaddasah. Amanat Muqaddasah tu. Tu warna hijau, yang merah ujung kali. Ujung kali besar. Ha tu. Mana buka? Terlekat. Allah. Sayang. Tak boleh buka aku tu. Bekas tu buka. Ambil kitab dalam. Tu ambil tu. Tamam. Mari tengok. Ini kitab Al-Amanat Al-Muqaddasah. Dalam kitab ni ada gambar pedang. Kitab ni bagus. Dia ada, nampak tak? Dia ada apa ni, tapak kaki Nabi SAW dalam bentuk macam mana apa ni yang diduduk di ada di masjid fi Uskuda di Istanbul. Dibuat daripada kayu. Kita tengok pedang Nabi. Ini pedang. Ini pedang Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tengok pedang Nabi SAW. Boleh dekatkan kot, no? Kita tengok pada mula. Okey. Ini pedang Nabi juga, no? Ini pedang di tok kapi ni. Ini pedang ni. Ini sawang pedang. Bukan ya. Ini pedang Nabi Daud alaihissalam. Pun diwarisi kepada Nabi SAW. Ya. Ditulis di atas pedang ni nama Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusha, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan juga nama Nabi Muhammad SAW. Dan pedang ni digunakan ketika mana Nabi Daud membunuh Jalut. Nah, sini. Lihat, nampak? Pedang. Ini pedang yang Nabi Daud menggunakan pedang ni untuk membunuh Jalut. Dan kemudian ni
Ini pedang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini pedang Sayyidina Abu Bakar. Ini pedang Sayyidina Umar. Ini pedang Sayyidina Umar. Ini pedang Sayyidina Umar. Ini pedang Sayyidina Uthman. Ini pedang Sayyidina Uthman juga. Ini besar pedang. Ini pedang Sayyidina Ali. Ini pedang Sayyidina Abil Hasan. Ini pedang Sayyidina Ammar bin Yasir. Ini pedang Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ada gambar naga ni. Ini pedang Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Mana pedang ni? Ini pedang Sayyidina Khalid Al-Walid. Ini pedang Sayyidina Khalid. Ini pedang Sayyidina Khalid. Ini pedang Sayyidina Zainal Abidin bin Hussein. Ini pedang Sayyidina Zubair bin Awam. Ini pedang salah seorang sahabat Nabi. Ini juga pedang salah seorang sahabat Nabi. Ini pedang Sayyidina Uthman. Mana ni? Sayyidina Uthman, Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Muaz, Sayyidina Abi Ubaidah, Sa'id bin Ubaidah Al-Ansari, Sayyidina Dirar ibni tak ada. Pedang apa ni, Zulfiqar tak ada dalam ni. Zulfiqar tak ada dalam ni. Letak kapi dah kan. Ni yang duduk di top kapi saja. Ini gambar-gambar yang ada di top kapi saja. Yang ada ni asar Nabi ada tak? Ya? Bukan apa ni. Tak ada no? Baik, saya tulis tak tengok. Saya ambil gambar ni. Baik. Ramai orang ingat Zulfiqar yang ini. Lebih dekat ni. Ini tengok. Ini ada perbezaan. Mana? Cuba tengok. Ini orang ingat ini pedang Zulfiqar yang di bawah ni. Pada ini adalah khanjar Abi Lulu'ah Al-Majusi. Pedang Nabi ini Zulfiqar. Nah, yang di hujung dia sebenarnya ada sikit saja. Ada sikit aliran yang dibuat macam ada dua, seolah-olah macam dua cabang. Tapi tengah-tengah tu dia macam lubang sikit. Dia macam ada alur di tengah-tengah tu. Ini pedang Zulfiqar, milik Nabi SAW. Jadi bukan pedang ni ya. Bukan pedang ni lagi. Nah. Ramai orang yang tersilap dalam perkara tersebut. Jadi mohon tambih dengan perkara tadi agar kita tidak tersilap mengatakan bahawa itu adalah pedang Sayyidina Rasul SAW. Baik, jadi pedang yang terakhir iaitu pedang Zulfiqar ini merupakan pedang yang tidak Nabi berpisah dengannya. Ya. Ada orang tulis itu pedang Sayyidina Ali. Dia tadi diberi pada Sayyidina Ali. Tak. Itu pedang Nabi SAW. Nabi gunakan sehingga akhir hidup Nabi SAW. Yang mungkin diwariskan kepada Sayyidina Ali. Dan diberikan kepada beliau. Dan Zulfiqar milik baginda Sulaiman dilihat Nabi di dalam mimpi sebagai teman. Jadi dan Zulfiqar adalah milik kepada Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Dan ini merupakan salah satu daripada pedang yang dihadiahkan kepada baginda Sulaiman alaihissalam daripada Balqis. Kemudian pedang tersebut jatuh ke tangan Al-As ibnu Munabbih, Ibnu Al-Hajjaj bin Amir bin Huzaifah bin Sa'ad bin Sahm yang telah dibunuh oleh Sayyidina Ali di dalam peperangan Badar. Setelah itu pedang tersebut menjadi milik Nabi dan baginda tidak pernah berpisah dengannya di dalam mana-mana peperangan, dan dikatakan bahawa
pedang ini akan menjadi milik Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam syurga kelak. Inilah perkataan yang disebutkan la fata illa Ali wa la sayfa illa Dzulfiqar. Jadi pedang ni diambil oleh Sayyidina Ali daripada As bin Munabbih ketika peperangan Badar. Jadi ketika itu dibawa kepada Rasulullah dan kemudian menjadi milik Nabi SAW. Dan pedang tadi diwarisi kepada Sayyidina Ali ketika dalam syurga nanti. Sayyidina Ali akan bawa pedang Dzulfiqar. Maksudnya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan la fata illa Ali wa la sayfa illa Dzulfiqar. Baju besi Nabi ada 7 jua. Zatul Fudul, Zatul Wishah, Fiddah namanya. Jadi baju besi Nabi ada beberapa baju. Yang pertama dipanggil Zatul Fudul. Zatul Fudul adalah dinamakan sedemikian kerana bentuknya yang panjang, dan baju inilah yang telah digadaikan oleh baginda Nabi SAW kepada Abu Syaham Al-Yahudi, Abu Syahmil Yahudi, dengan gadaian sebanyak 30 sok bali, yang syair. Ini satu sok bersamaan 2.04 kilogram. Jadi kali dengan 30 lebih kurang dalam 60 kilogram lebih. Nabi SAW telah menggadaikan baju besi Nabi yang Zatul Fudul kepada Abu Syahmi Al-Yahudi. Ini yang Nabi gadaikan sebelum Nabi wafat, untuk ditinggalkan syair ataupun bali tersebut, bijirin bali tadi, kepada isteri-isteri Nabi SAW. Baju besi ini juga digunakan oleh Nabi bersama baju besi fiddah dalam peperangan Uhud. Ini Nabi pakai 2 lapis. Nabi pakai fiddah, Nabi pakai Zatul Fudul. Yang berat kedua-duanya, kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, adalah hampir 100 kg. Kalau dipakai, berat dia 100 kg. Jadi waktu perang Uhud, Nabi pakai baju beratnya hampir 100 kg. Dan kemudian Nabi naik atas batu. Yang tu sebab tu Nabi payah naik atas batu tu. Waktu ketika Iblis menjerit ketika perang Uhud, kata Nabi dah wafat, maka para sahabat waktu tu jadi celaru habis semua. Kerana ini sedih dan juga tidak mempertahankan Rasulullah. Itu sebelum turun ayat Allah Ta'ala, Allah ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada dibunuh oleh manusia. Maka Sayyidina Rasulullah SAW waktu ketika sebut nak naik atas batu untuk nak tunjuk kata Nabi masih hidup. Bila naik atas batu, jatuh balik kerana terlalu berat baju Nabi SAW. Sehingga datang Sayyidina Abu Talha, duduk di bawah Sayyidina Talha, bukan Sayyidina Abu Talha. Sayyidina Talha duduk di bawah batu, dan dipijak oleh Rasulullah badan beliau dan dinaiki oleh Nabi atas batu tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan dalam setelah peristiwa tadi, Nabi kata, wajabat Talha. Wajabat Talha. Ini wajabat al-jannah li Talha. Maksudnya wajib bagi Talha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana beliau telah menjadi batu atau menjadi tangga kepada perpaduan umat pada ketika tersebut. Menjadi tangga kepada umat tidak bercelaru pada waktu itu dengan pecah belah yang dibawa oleh iblis. Itu orang-orang yang menjadi tangga kepada kesatuan umat ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi tangga kepada kehancuran dan juga perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Perpecahan, gabungan dan sebagainya ini tidak akan berlaku melainkan dengan ilmu. Perlu belajar, kena mengaji. Jangan semangat saja semata-mata. Kena mengaji. Dan mengaji baru kita akan lihat umat Nabi Muhammad ini dengan pandangan yang baik, rahmat. Dan juga kita tidak akan cepat mengkafirkan orang. Kita tidak akan cepat untuk mengeluarkan orang daripada agama Allah Ta'ala. Tidak cepat memunafikkan orang lain dan sebagainya. Kena jaga lidah kita. Barulah kita akan mampu menggabungkan umat Rasulullah SAW. Baju besi ini juga digunakan oleh Nabi waktu peperangan Uhud. Manakala dalam peperangan Hunain, baginda menggunakannya bersama dengan Surdiyah. Dipakai 2 lapis juga. Baginda Nabi SAW tidak pernah memakai 2 baju besi sekaligus, melainkan pada 2 peperangan tersebut sahaja. Kerana 2 peperangan ini peperangan yang sangat luar biasa. Itu kata para ulama, memakai baju besi yang Nabi pakai tadi, adakah itu menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala? Tak. Itu adalah ainul tawakal. Itu adalah mengambil sebab, dan kita telah siapa yang melakukan macam tu, maksudnya dia memakai perlindungan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa beliau ini orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi
melindungkan diri kita daripada mara bahaya, melindungkan diri kita daripada perkara yang tidak baik dan sebagainya, itu juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang marah bila mana saya sebut berkenaan dengan SOP dan sebagainya. Dan kerana mereka memahami seolah-olah bila mana kita mengikuti arahan dan sebagainya ketika tersebut ke tepi ke masjid, solat dengan keadaan berjarak dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ini menjauhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permainan barat dan sebagainya. Ialah permainan barat, kita tak nafikan perkara tersebut dan mungkin berlaku perkara tadi. Tetapi masalahnya kematian berlaku. Kalaupun seorang jiwa umat ini mati, maka dah dikira adanya kematian tersebut, maka perlu diberi perhatian. Maka bila ahlul halli wal aqdi, dia kata, ada orang yang sebut kata, kalau dah nak kena asingkan, nak kena buat jarak-jarak dalam solat, dia baru 150 orang. 150 orang. Bukan 150 patung. Orang tu orang lah. Dah tak kenal kat kita. Memang kita pandai cakap. Cuba kenal kat anak kita. Cuba kenal dekat keluarga kita. Boleh nak cakap 150 orang. Pada 150 orang tu ayah kepada seseorang. Tu anak kepada seseorang. Itu ibu kepada seseorang. Dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jaga perkara tadi. Adakah bermaksud tu kita sayang dengan Nabi SAW? Maksud kita je yang tahu dengan rancangan barat dan sebagainya. Ajaib umat ni. Ajaib umat ni ketika mana mereka mula nak menemplak dan juga mengomplain para ulama. Ketika masyayikh dan sebagainya di Malaysia ni keluarkan pandangan, dikatakan ni terpengaruh dengan WHO dan sebagainya. Ini siapa yang pengaruh dengan WHO? Siapa yang pengaruh dengan Dajjal sekarang? Dajjal nak kita lari daripada para alim ulama. Sebahagian orang-orang yang mengeluarkan pandangan dengan masalah tersebut itu tidak mewakili kepada jumhur para ulama yang mana mereka mengeluarkan pandangan tersebut. Tapi itu Al-Azhar yang keluarkan pandangan yang sama. Adakah Azhar juga terpengaruh dengan WHO? Lepas tu para masyayikh yang terlibat dalam dunia ini yang mengeluarkan pandangan yang sama. Semua habis. Tak ada ulama dah, semua terlibat dengan Dajjal semua. Kita saja selamat dengan Dajjal. Kita ni nak selamat dengan Dajjal, duduk dengan ulama. Ini tidak. Nak selamat dengan Dajjal, duduk dengan kita. Lepas tu kutuk para ulama satu dunia. Kata ini ulama ni terpengaruh dengan kerajaan dan sebagainya. Pengaruh dengan kerajaan apa? Disuruh kita. Ini sebabnya kita ambil. Dan dikatakan kita jauh daripada sunnah. Jauh daripada sunnah apa? Sunnah Nabi ni luas. Menjaga diri, menjaga umat daripada mudarat dan sebagainya, itu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipandang sunnah Rasulullah hanya pada bersalaman. Kita salam ya, tak ada masalah. Cuma kita kata kita tak salam tadi kepada orang yang kita tak tahu dia datang daripada mana. Itu dijaga. Kita naik kereta sekali dan sebagainya, kita salam ya. Salam, kita jumpa kawan-kawan kita yang kita tahu pada kawasan yang kita salam ya, tak ada masalah. Semua tawakal kepada Allah Taala ya. Cuma yang dijaga tadi ni ketika mana kita berada di tempat yang kita tak pasti orang ni daripada mana. Perhati bagi elok. Jangan terlalu cepat sangat nak menghujum, nak menghina dan sebagainya. Ini adalah sikap bangsa kita dan juga masyarakat kita yang sikapnya berlagak pandai lebih daripada para alim ulama. Belajarnya sikit, ada lebih teruk lagi tak belajar langsung, tapi menemplak kepada ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang telah meletakkan hukum, para doktor dan sebagainya yang telah mereka ini menghabiskan pengajian mereka dengan bidang tersebut untuk melihat dan juga memastikan keadaan yang baik dan keadaan baik, tiba-tiba dituduh mereka ini adalah ejen-ejen Dajjal dan sebagainya. Ajaib. Umat ni sangat ajaib. Baik, moga-moga Allah Ta'ala lindungkan kita semua. Dan kita doa moga Allah Ta'ala angkat balak ini. Tapi yang kita lagi ajaibnya, dia boleh kata baru 150 orang mati di Malaysia. Dah mula nak solat, nak tutup masjid dan sebagainya. Dia kata yang di pasar raya tak jaga pula. Pasar raya tak jaga, yang tak jaga tu kita. Dia pun suruh jaga. Itu saja. Dah tak sebab tak jaga tu lah, tengok jadi apa lah ni. Tapi takut juga kita. Dia tak tahan tu. Bila dah jadi macam ni, marah pula. Tapi bila dia kata tak apa, tak payah ikut ni semua WHO punya ni pandangan ni, barat punya ni, Dajjal punya ni. Okey, buat macam biasa. Lah kali jadi teruk, kali dengan dia teruk. Yang kata tu. Dia duduk kat rumah ya. Duduk tengok Facebook, WhatsApp, betul duduk komplain saja ya. Ini masalah ketika mana kita ni kalau kata hanya sibuk dengan dunia kita, tidak melihat kepada umat yang lain. Kamu nak salam, kamu nak apa, silakan, tak ada masalah pun. Baik. Itu saja. Saya nak sebutlah. Dan kemudian Zatul Hawashi. Jadi Zatul Wishah.
Zatul wishah apa dia? Dan juga fiddah. Ada 3 tu. Zatul fudul, zatul wishah, fiddah. Ada 3 yang disebutkan di situ namanya. Dan kemudian zatul hawashi 4, al-batra 5, dan al-khirniq yang terakhir kecil molek dan menarik. Kenapa saya sebut macam tu? Kerana khirniq adalah maksudnya anak arnab. Maka sebab itulah baginda Nabi menamakan dengan khirniq. Mungkin kerana dia cantik, kecil dan sebagainya. Dia ada baju besi yang besar, ada baju besi yang kecil yang duduk di bahagian dalam. As-Sughdiyah menyempurna yang disebut milik Daud ketika membunuh Jalut. Jadi ada satu lagi baju besi Nabi namanya Sughdiyah. Yang ini digunakan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam ketika membunuh Jalut dalam peperangan Talut dengan Jalut. Jadi ini antara baju besi dan juga alat-alat peperangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab saya yang satu lagi yang sekarang ni dalam proses cetakan, iaitu kitab Jawahir Lu'lu'iyah fi Alfiyatis Sirah Nabawiyah, yang saya tulis 1000 bait syair berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1000 rangkap syair. Yang di situ saya ada sebutkan alat-alat peperangan Nabi yang lain yang saya tidak sebutkan di sini. Yang telah saya sebut dalam kitab ini, saya tidak sebutkan lagi dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, dan saya tambahkan dalam kitab tersebut beberapa lagi alat peperangan Nabi yang berbentuk busur, panah dan sebagainya. Ada di dalam kitab tersebut. InsyaAllah ada rezeki dan peluang kita akan baca kitab tersebut. Tapi kitab itu tak boleh buat 2 hari lah. Tak boleh buat 2 hari. Sebab 1000 bait. Ini baru 200 bait 2 hari. Tu pun mengah dah kita. Duduk kat hidung-hidung lah. Letih. Hak dengar putih lagi apa ni, line dan sebagainya. Kena sabak betul. Kalau 1000 bait tu, sebab tu sirah. Itu lebih panjang lagi penceritaannya. Dan semua saya ringkaskan dalam bentuk syair. InsyaAllah nanti kalau keluar kitab tersebut, kita akan maklumkan kepada ibu ayah semua, abang-abang, dan juga para hadirin yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Baik. Bab pada menyatakan tentang kehidupan baginda Nabi SAW. Hidup Nabi kita sangat sederhana. Siapa mengenali pasti jatuh cinta. Jika tiada makanan di rumahnya, baginda berpuasa tidak kecewa. Ini Nabi SAW ketika balik ke rumah baginda Nabi, Nabi akan tanya, "A'indaka ghada?" Adakah makanan sarapan ni ada? Maka Sayyidina Aisyah menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Inni sha'im." Maka ketika itu aku berpuasa, kata Rasulullah. Jadi ini adalah sifatnya Rasulullah SAW, dan hadis ini menjadi dalil bahawa boleh bagi seorang tadi melafazkan niat. Karena Nabi kata inni sha'im, disebut dengan kuat sehingga didengar oleh Sayyidatina Aisyah. Maka melafazkan niat dalam ibadah tidak ada masalah. Seperti kita mengucapkan usolli fardhu zuhri. Allah, hadirkan niat dalam hati. Jadi melafazkan niat sunnah dan dikiaskan dengan puasa tadi. Karena puasa ibadah, haji pun Nabi SAW melafazkan niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maka Nabi melafazkan dengan niat. Haji ibadah, puasa ibadah, dan Nabi lafazkan niat. Solat, ia juga ibadah. Maka para ulama mengkiaskan amalan ini dengan amalan puasa dan juga haji. Diharuskan bagi kita untuk melafazkan niat, malah sunnah untuk membantu hadirnya niat di dalam hati kita ketika menunaikan solat dan sebagainya. Sama? Baik. Jadi Nabi berpuasa kalau tidak ada makanan. Nabi tak akan kecewa, Nabi tak marah kepada isteri Nabi SAW. Kebiasaan makanan keluarganya al-aswadan, tamar dan air sahaja. Jadi kebiasaan makanan bagi keluarga Rasulullah adalah al-aswadan, iaitu tamar dan juga air sahaja. 2 benda hitam dipanggil. Al-aswadan. Dipanggil ismul al. Jadi diletakkan dengan 2 nama tersebut dipanggil aswadan. Kenapa tak panggil al-abyadan? Karena yang kuatnya hitam pada waktu tersebut. Ataupun Arab biasanya ketika digabung di antara 2 benda tadi dipanggil aswadan. Aswadan maksudnya 2 benda hitam, iaitu air dengan tamar. Contohnya ada Arab panggil juga al-qusufain ataupun kusufain. Ini gabungan di antara 2 solat, iaitu solat hari raya Aidil Adha, solat hari raya, solat gerhana matahari dengan solat gerhana bulan, dipanggil kusufain ataupun kusufain. Kalau digabung di antara azan dengan iqamah dipanggil al-adhanain. Adhanain dipanggil. Kalau kata
doa bainal adhanain, doa di antara dua azan. Jangan terjemah dua azan. Ini doa di antara azan dan iqamah. Itu maksud adhanain. Lagi apa lagi? Umarain. Umarain apa dia maksudnya? Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Maka digelarkan dua mereka ketika digabung. Tak panggil Bakarain, dipanggil Umarain. Ini bahasa Arab. Yang mana orang Arab menyebutkan dengan gitu kerana diringkaskan. Dan sya'nul lughah al-Arabiyah ni ijaz. Nah, Arab dia suka dengan ringkas. Dengan ijaz tadilah padanya ijaz. Pada ijaznya kalimah Arab tadi padanya ijaz. Karena itu kalau kita buka Quran, kita akan melihat ajibul ujab. Keajaiban yang luar biasa dengan penggunaan bahasa yang sangat luar biasa, dan ini bukti kepada ini adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, laisa kalamil bashar, bukan kalam manusia. Tamam? Jadi Nabi makan aswadan, tamar dan air sahaja. Ini kebiasaan makanan keluarga Nabi. InsyaAllah kita akan berlatih esok. Ini 18 bulan. Esok insyaAllah akan mula daurah di zawiyah saya ini selama seminggu. Sebelum mula esok sampai 25 hari bulan. Kita akan baca kitab Syama'ilun Nabi, ini kitab ini. Kita akan baca. Kitab Mawahib Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah Syekhul Azhar Syarif. Kitab ini tebalnya lebih kurang 666 muka surat. Kita akan baca semua kitab ni insya-Allah. Jadi lebih kepada bacaan. Dan saya akan syarah perkara yang penting, yang semua penting. Tapi kita akan cuba untuk habiskan kitab ni dalam masa seminggu insya-Allah taala. Dan setiap pagi kita akan mulakan waktu sarapan. Sarapan kita adalah dengan al-aswadan. Kita akan makan tamar dengan air sahaja. Kita akan makan seorang 3 biji tamar, kemudian minum air. Itu sarapan pagi kita. Tapi pukul 9 pagi berhentilah makan nasi. Nasi lemak. Makan juga. Bagi mereka makan lagi, mereka mengamuk pula. Walaupun main nak ngaji pasal Rasulullah lagi, duk teringat kerja makan buah tamar pagi ni. Pening ni boy. Jadi kita akan bagi makan tamar dulu 3 biji. Lebih kurang dalam 1 jam pengajian. Lepas pengajian tu baru kita makan nasi lemak seorang sebungkus. Ataupun apalah makanan yang ringan. Roti ke dan sebagainya. Kemudian baru kita akan makan pula tengah hari selepas tu. Kita mengaji pula sampai pukul 12 tengah hari. 12 baru makan tengah hari. Pukul 10 berhenti sekejap. 10 pun berhenti juga. Makan buah apple seorang sebiji. Ini kira makanan kesihatan lah semua ni. Sebelum malam, makanan malam yang terakhir sebelum maghrib. Kita akan makan dan kemudian pengajian pas malam pula tak ada makan dah. Makanan terakhir yang dijamu di zawiyah sebelum maghrib. Jadi sehari lebih kurang 5 kali lah mengunyah. 5 kali mengunyah. Kenyang tak tentu. Baik. Jadi itu kita akan baca kitab Syama'il ni sampai khatam selama seminggu insya-Allah taala. Ada dalam live pun ada juga insya-Allah. Ada dalam Google Meet ataupun Zoom nanti dia akan maklumkan. Dalam Facebook group Facebook group nanti insya-Allah. Nanti dimaklumkan. Ada dimaklumkan dalam page saya dah. Dalam page rasmi saya tu boleh dilihat di situ untuk siapa yang nak ikuti pengajian kita secara Facebook group tadi. Itu pengajian tertutup lah tu. Bukan kita buka live umum. Kerana masa dia panjang. Lebih panjang pada ni. Kita akan baca daripada pukul 8 pagi. 8 suku pagi lebih kurang ataupun 8.30. Sampai jam 12 tengah hari. Kemudian kita akan sambung pukul 4 petang sampai pukul 6.30 petang lebih kurang ataupun 6. Kemudian kita akan sambung pula pada jam 8.30 malam sampai pukul 11.30 malam. Pengajian kita sehari lebih kurang dalam berapa jam? 11 jam lebih kurang. 11 jam pengajian pada satu hari. Sikit tu sebab ada rehat. Kami pernah ikut majlis bacaan Sahih Bukhari daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. 9 pagi, 9 malam. 9 pagi, 9 malam. Pernah sekali saya hadir majlis bacaan Sahih Bukhari daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 malam. Bacaan Sahih Bukhari. Berhenti semayang. Boleh makan pun tengah majlis. Sebab tak ada nak keluar makan. Makan roti dah dalam majlis. Jadi kena kuat. Kena juhud kita kena kuat. Maksudnya semangat kita kena kuat untuk kita tuntut ilmu ni. Jadi kadang-kadang teknologi yang ada ni kalau kita gunakan dengan sebaiknya bagus. Tapi kalau tak digunakan, tapi bezalah kita duduk dalam majlis dengan duduk depan komputer dengan handset, beza. Beza sangat-sangat lah. Duduk dalam majlis ni kawan-kawan dia boleh tahan lagi sebab duduk depan.
Tapi kalau duduk depan handset ni, dia dengar pula ada apa ni, dia lapak, dia rasa nak berhenti, dia pergi jalan makan dan sebagainya. Dia nak garu ke, dia nak buat apa ke, ikut suka dia pada waktu tersebut. Sebab guru tak nampak dia, maka dia boleh buat apa saja. Maka kadang-kadang kurang adab itu akan berlaku ketika dalam majlis secara live macam ni. Dan saya harap yang ikuti majlis kita ni semuanya menjaga adab dan tata susilanya agar diberkati majlis kita sepanjang 2 hari ini. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan wahai saudaraku semua, kehidupan Nabi dibandingkan kita. Jadi kehidupan Nabi dengan kita, cuba kamu bandingkan. Cuba kamu bandingkan kehidupan kita dengan Rasulullah SAW. Beza ataupun tidak kehidupan kita dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Sangat jauh berbeza. Baginda Nabi makan aswadan, tamar dan juga air sahaja. Itu kebanyakan makanan Rasulullah. Kita akan baca nanti tentang makanan Nabi. Tapi yang dimakan oleh Nabi yang kita akan baca nanti itu adalah makanan yang kalau ada tetamu ataupun kadang-kadang saja, bukan selalu Nabi makan. Yang kebiasaannya ini kehidupannya Rasulullah. Kalau kita baca bab makanan Nabi, Nabi pernah makan ayam, Nabi pernah makan daging kambing, Nabi pernah makan kunafah, manisan dan sebagainya. Nabi suka dengan manisan. Adakah itu makanan harian Nabi SAW? Tidak. Makanan harian Nabi ini yang kita sebutkan dalam bab tentang kehidupan Nabi SAW. Sebab itu saya dahulukan bab ini, dan juga Al-Imam Tirmizi mendahulukan bab ini daripada bab makanan. Dan untuk bagi faham kepada kita semua bahawa ini makanan Rasulullah yang aslinya. Bukan yang dibaca pada bab makanan. Yang baca pada bab makanan, itu makanan yang biasa dimakan oleh Nabi. Maknanya kalau kita makan makanan tersebut, kita ingat dengan Rasulullah, maka kita akan dapat pahala. Ketika kita makan tadi. Tapi kalau nak ikut betul, ikut yang ini. Perhatikan wahai saudaraku semua, kehidupan Nabi dibandingkan kita. Jika masih tak bersyukur dengan nikmatnya, bacalah sirah baginda yang tercinta. Kalau tak masih bersyukur dengan nikmat Allah, baca sirah Nabi. Kita masih banyak komplain. Rumah saya kecil, rumah saya gini, kereta saya macam ni, kereta saya macam ni, makan saya macam ni, makan saya macam ni. Kalau kamu nak tengok kamu bersyukur ke tidak, cuba baca tentang kehidupan Nabi. Ada waktu yang Nabi SAW terpaksa mengikat perut baginda Rasul SAW. Maka ni kita akan rasa bersyukur pada waktu tersebut, dan kita akan rasa bahawa baginda Nabi lebih diuji oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan kita. Dan orang yang diuji adalah bukti kepada kecintaan Allah kepada mereka. Daging hanya dijamah oleh baginda jika ada tetamu yang melawatnya. Ini adalah ketika illa 'ala dhafaf disebut dalam hadis. Kecuali ketika datangnya tetamu sahaja, barulah baginda Rasul akan makan daging. Para sahabat bukan tak ambil cakna, tapi Nabi bukan jenis bercerita. Mungkin ada persoalan di kalangan kita, takkanlah para sahabat tak tahu. Sayyidina Uthman kan orang kaya, menantu Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi yang paling agung dan paling hampir dengan Rasulullah. Sayyidina Umar juga orang kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga sahabat yang sangat kaya-raya. Dikatakan kalaulah harta Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini diatur daripada, kalau dalam bentuk unta yang penuh dengan muatan, unta yang pertama berada di Madinah, unta yang terakhir akan berada di Makkah Al-Mukarramah. Itu pun tak selesai lagi. Itu kalau diatur dengan seekor-sekor, tu harta beliau. Luar biasa banyak. Takkan mereka tak tahu tentang Rasulullah, kehidupan Nabi SAW? Tak. Para sahabat bukan tak ambil berat. Tetapi kerana Nabi bukan jenis bercerita kepada para sahabat Nabi tentang kehidupan baginda Nabi SAW. Itu sebabnya. Beza dengan kita sekarang, yang suka cerita semua hal kehidupan kita kepada media sosial. Apa saja pun nak cerita ke orang. Ini permintaan Nabi kepadanya. Dan juga ini permintaan Nabi kepada Allah. Hidup miskin dapat sabar ujiannya. Nabi minta dalam hadis, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan. Wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan, matikan aku dalam miskin, dan kumpulkan aku bersama dengan golongan masakin. Ini doa Nabi SAW. Kulluna masakin. Kita semua adalah orang-orang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ada ni. Ada duit pecah, bang. Ada dalam bank. Ada dalam bank. Bawa kad.
Ya. Ni. Ada cash tak? Bagi kat kau ni. Pinjam saya bayar kamu. Itu bagi. Tu kira ni Ahmad belanja tu. Baik. Ya. Roti Nabi diperbuat dari syair. Tepung Bali letak sedikit sahaja air. Roti Nabi dibuat daripada syair. Syair daripada Bali. Tepung Bali letak sedikit sahaja air. Saya beritahu cara nak buat tu. Tuan beli tepung syair. Bukan tepung gandum. Tepung Bali. Tepung Bali ni kalau tuan-tuan buat roti, Allahu Akbar. Saya pernah buat lah. Kerah ni ya Rabbi. Roti syair kerah. Tak sama dengan roti Bali. Tak sama dengan roti oat. Tak sama dengan roti yang dibuat daripada tepung gandum. Tak sama. Syair ni tepung dia kalau dibuat roti kerah. Cicah dengan kopi pun tak patah-patah lagi. Jadi memang kerah betul. Ini yang dimakan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah makan tepung gandum. Nabi tak pernah makan gandum. Dan riwayat disebut begitu. Nabi hanya makan syair sahaja. Dan baginda tidak pernah berjumpa roti lembut seperti di zaman kita. Nabi tidak pernah berjumpa dengan roti lembut seperti pada zaman kita sekarang. Tak pernah. Kita ada roti gardenia, roti hi-fi apa semua sekali itu. Nabi tak pernah jumpa dengan roti-roti itu. Nabi hanya makan roti dibuat daripada syair. Para sahabat mencontohi baginda. Ini rahsia kejayaan mereka semua. Jadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mencontohi kehidupan Nabi SAW. Disebabkan kerana perkara tersebut, maka Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada mereka, dunia dan isinya mengikuti mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengelap kahak beliau dengan kain katan. Ini kain mahal. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, bakhin, yatamakhatu Abu Hurairah fil katan. Ya, Abu Hurairah membuang kahaknya di kain katan. Ini kain mahal ni. Dijadikan hanya alat pengelap bagi mulut sahaja. Ini luar biasa. Sedangkan kata beliau, waktu ketika kami hidup dengan Rasulullah, kehidupan kami sangat sukar dan susah. Kadang makan pun tidak ada. Berlapar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan baginda Nabi akan makan bersama dengan fuqara dan juga di kalangan para sahabat Nabi, ashabus suffah. Ini orang-orang yang duduk belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat Nabi yang duduk di keliling Masjid Nabawi pada ketika tersebut. Ada lebih kurang 300 orang lebih di kalangan ashabu as-suffah. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari, dan juga sebahagian sahabat Nabi yang lain lagi. Faham? Jika mahu semak kehidupannya, jangan segan buka sirah syama'ilnya. Jangan kita segan untuk buka syama'il Nabi SAW. Selalu baca balik, tengok balik. Kalau kita rasa sempit kehidupan kita, tengok balik kehidupan Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini akan menerbitkan himmah, menerbitkan kesabaran, dan juga meletakkan dalam hati kita keyakinan bahawa ujian yang Allah Ta'ala beri ini akan diberikan kemanisan pada akhirnya nanti insyaAllah. Pasti tambah keyakinan setelahnya bahawa Nabi bukan mengejar dunia. Kalau kita baca syama'il, kita akan tahu bahawa Rasulullah bukan orang yang mengejar dunia. Kita akan tahu bahawa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah Ta'ala yang diutuskan untuk membawa umat ke akhirat. Beza dengan sebahagian ajaran yang mana mereka ini, ketika mana mereka diikuti oleh masyarakat, mereka akan mula memeras para masyarakat tersebut. Mereka akan ambil apa yang ada dalam masyarakat tadi. Jadi berbeza dengan Sayyidina Rasul SAW dan juga para ulama, masyayikh yang mengikuti jalan mereka. Mereka ini akan mencontohi baginda Rasul SAW dalam kehidupan mereka. Tidaklah bermaksud zuhud ini dengan maknanya kita memakai pakaian yang bercompang-camping. Ya. Tidak maksud zuhud ini bermaksud kita meletakkan dunia bukan di hati kita, tapi di tangan kita sahaja. Maknanya bila-bila masa kita boleh serahkan dan kita berikan kepada siapa sahaja pun. Itu maksud zuhud. Jadi kita tidak meletakkan dunia di dalam hati kita.
Zuhud tidak menafikan kereta cantik. Zuhud tidak menafikan berumah besar. Zuhud tidak menafikan dengan pakaian dan juga kasut yang indah. Zuhud tidak menafikan dengan pakaian yang mahal. Tidak. Zuhud adalah meletakkan dunia di tangannya sahaja, tidak di hatinya. Itu maksud zuhud. Jadi kalau kata kita berpakaian yang compang-camping, tapi dalam hati ini penuh dengan hamba dunia, kecintaan dan juga kerinduan kepada dunia, bermakna masih lagi kita cintakan dunia. Tapi kalau orang ini kaya, tapi dalam hatinya tidak ada pun kekayaan tersebut, yang ada hanyalah untuk Allah dan juga Rasulnya dan juga umatnya, maka pada ketika tersebut orang ini adalah minaz zahidin, orang-orang yang zuhud di jalan Allah Ta'ala. Walaupun dilihat kaya di depan mata kita. Dunia ini hanya persinggahan saja, di akhirat itu tempat tinggal kita. Boleh pasang ikon. Ya. Bab pada menyatakan tentang hubungan kekeluargaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca sikit sebelum tu, kemudian baru kita berhenti. Nabi kita contoh tauladan sempurna, sangat mengasihi isteri dan keluarga. Nabi sangat mengasihi isteri Nabi dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tu Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian adalah yang paling baik pada isterinya, dan aku adalah yang paling baik kepada isteriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi, bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Ini yang pertama yang kita tengok. Ramai orang dia ingat dia baik ketika dia baik dengan masyarakat luar. Tak, kena tengok dulu macam mana hubungan dia dengan keluarga. Kalau kamu baik macam mana sekalipun, tapi dengan keluarga kamu, dengan isteri dan anak-anak kamu, kamu tidak baik dengan mereka, diberikan perhatian dan juga dilihat kehidupan mereka dengan baik, maka kamu masih lagi tidak dianggap sebagai orang yang baik. Karena Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi ini adalah mi'yar ataupun penanda aras kepada kebaikan orang tersebut. Ada orang dengan orang luar bukan main lagi baik. Tapi dengan isteri di rumah dibuat tak layan. Dengan anak-anak dilayani dengan kasar dan juga keras. Tapi kalau orang luar dia akan layan dengan baik, belanja dan sebagainya. Tapi dengan keluarga dan isterinya pekin. Pekin tahu pekin? Pekin ni kedekut. Diteruk pada kedekut. Dia ada kedekut, dia ada pekin. Orang Kedah. Dia kalau kedekut ni, dia mungkin kedekut dekat orang lain sahaja. Kat diri dia kalau nak beli, dia beli. Kalau pekin, bukan kat orang lainnya, diri dia pun dia kedekut. Nampak macam miskin, padahal ada duit. Sebenarnya pekin. Bukan berjimat cermat. Pekin. Tu kena ingat bahasa tu. Pekin tu. Sangat mengasihi isteri dan keluarga. Dan baginda dah berpesan pada kita, jangan menzalimi golongan wanita. Nabi pesan kita dengan tentang perkara tersebut. Sebab tu Nabi kata, istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian untuk melakukan kebaikan kepada wanita. Wanita juga dimaksudkan sini adalah isteri, ibu, anak perempuan kita, umum. Sebab tu bila Nabi kata istausu bin nisa'i khaira, maksud kepada semua wanita, dilakukan dengan kebaikan. Suami yang memuliakan isterinya tak mengabai walau sekecil perkara. Hadis Ummu Zara' hendaklah dibaca, bukti adab Nabi dengan isterinya. Saya dah berapa lama dah nak cuba syarahkan hadis Ummu Zara' tapi tak sempat masa. Dalam hadis Ummu Zara' ini diceritakan tentang kehidupan Nabi dengan isteri Nabi SAW. Bagaimana Nabi melayan cerita Sayyidatina Aisyah pada waktu malam sebelum tidur. Ini dalam babus samar, bab berkenaan dengan sebelum tidur Nabi SAW berbicara dengan isterinya. Ada beberapa benda yang kita tidak makruh tidur lewat. Yang pertama, dia kalau tidur selepas isyak lewat malam, ini makruh hukumnya. Bersembang-sembang, minta maaf. Kalau bersambung menyembang selepas isyak, makruh kata sebagian ulama. Kalau tidak ada sebab. Jadi kita selepas sembahyang isyak, biasanya para ulama kalau tak ada urusan apa-apa yang penting, mereka akan tidur. Tapi kalau kata menyembang waktu-waktu tersebut dengan duduk di kedai makan dan sebagainya, makruh hukumnya. Kalau ikut pandangan sebahagian ulama. Kecuali beberapa perkara. Yang pertama, setelah isyak ada pengajian. Yang ini tidak makruh. Kalau kita panjang sekalipun. Yang kedua, melayani tetamu. Tetamu datang selepas isyak. Kita layan dia. Tidak ada masalah. Yang ketiga, bersembang dengan isteri pada waktu tengah malam. Ini juga tidak dikira sebagai sesuatu yang sia-sia
malah setiapnya mendapat pahala. Nah itu. Nabi SAW dengan kehidupan Nabi yang kita sedia maklum, Nabi bukan hanya menanggung dari segi keduniaan sahaja, tapi juga akhirat Nabi SAW, jiwa peribadi Nabi. Yang letih dengan umat dan sebagainya ni luar biasa. Hubungan Nabi dan juga kalau kita baca bagaimana kehidupan Nabi dalam Syama'il akan disebut, Nabi bahagikan kehidupan Nabi kepada 3 bahagian. 1/3 untuk umat, 1/3 untuk keluarga, dan juga 1/3 lagi untuk diri Nabi SAW. 1/3 yang untuk bahagian Nabi pula dibahagikan 2 bahagian. Bahagian untuk diri Nabi itu, Nabi bahagikan untuk Allah, untuk ibadah. Yang kedua dibahagikan pula untuk umat juga. Kalau ada orang nak datang lawat pada waktu tersebut. Maksudnya rehat Nabi juga adalah untuk umat. Untuk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, balik tengah malam masih lagi Nabi melayan sebahagian isteri Nabi, contohnya Sayyidatina Aisyah, datang cerita kepada Rasulullah tentang 11 orang isteri yang mana mereka berkumpul untuk menceritakan tentang suami mereka tanpa rahsiakan tentang sifat dan peribadi suami-suami mereka. Ini cerita zaman jahiliah dulu. Maka Sayyidatina Aisyah cerita dengan bahasa hadis tadi sangat tinggi, kerana kata para ulama, siapa yang boleh hafal hadis Ummu Zara' ini, maka dia akan boleh hafal semua hadis, insya-Allah. Kalau dia boleh hafal hadis itu, kerana hadis itu susah, dia punya bahasa dia. Sebutan dia kalau boleh disebut dengan selalu, maka dia akan jadi fasih. Maka waktu ketika dia cerita di sana, Nabi tidak memotong cerita Sayyidatina Aisyah. Didengarnya sampai habis. Ini bukti kepada perhatian yang Nabi berikan kepada Sayyidatuna Aisyah dan juga sebahagian isterinya ketika Nabi SAW mendengar mereka bercerita. Lepas tu saya sebut sini hadis Ummu Zara' hendaklah dibaca, bukti adab Nabi dengan isterinya. Walau maqam baginda tinggi sekali, tak menghalangnya bercanda dengan isteri. Walaupun maqam Nabi tinggi, tapi ini tak menghalang baginda Nabi untuk bercanda, bergurau dengan isteri Nabi SAW. Jadi janganlah kita ini terlalu serius sangat dalam kehidupan kita. Cuma bila nak bercanda dengan isteri kita, bila nak melawat dengan isteri kita, adakah di media sosial dan sebagainya? Tidak macam tu. Adakah perlu di depan orang ramai? Tidak perlu. Perlukah kita nak kena berlari depan orang ramai, berjoging dengan isteri kita baru kita dikira sebagai orang yang romantik dengan isteri kita? Tidak perlu. Cukup sekadar kita dalam rumah bersama dengan dia sahaja ketika mana kita berdua dengan dia. Waktu tu kita tunjukkan kasih sayang kita kepada dia. Tak perlu untuk kita nak pajangkan di media sosial dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh orang sekarang, hanya semata-mata untuk menutup kelemahan dalam keluarga mereka. Bukan semualah, bukan kita maksudkan semua, tapi sebaiknya untuk kita jaga perkara tersebut. Karena likulli ni'matin hasud. Karena setiap nikmat itu ada yang hasad dengan nikmat tadi. Maka jangan kita perlihatkan ke semua perkara kepada masyarakat awam, kerana ada mata yang memandang dengan hasad. Ada mata yang memandang dengan kecintaan. Jadi orang yang memandang dengan hasad ni, ini berat. Itu ain ataupun penyakit ain ini yang terkena kepada seseorang tadi kadang-kadang disebabkan kerana kelalaian kita sendiri. Kerana kita suka pajangkan, kita selalu perlihatkan keluarga kita dan sebagainya kepada masyarakat awam, umum, sehingga menyebabkan anak-anak kita, isteri kita yang terkena dengan ain tersebut. Dan ain ini berat dan cepat terkena, khususnya kepada orang-orang yang lemah, dalaman mereka dan juga pendinding mereka tidak kuat, mereka akan mudah terkena dengan ain dan sebagainya. Maka kerana itu perlu dijaga daripada perkara tersebut. Jika para suami mencontohinya, sudah tentu rumah tangga akan bahagia. Nabi dan Aisyah pernah lumba lari. Ini saya sebut. Bukti Nabi sebaik-baik suami. Nabi dengan Sayyidina Aisyah pernah lumba lari. Tapi janganlah guna hadis ini untuk menunjukkan bahawa lumba lari ini bila-bila saja kita nak lari depan orang. Bukan macam tu maksudnya. Nabi suruh sahabat lalu di jalan depan dulu. Nabi dengan Sayyidina Aisyah berlumba di belakang. Dan para sahabat bukan jadi duduk tengok ke belakang. Ini arahan Nabi. Nabi suruh berjalan dulu. Maka mereka terus berjalan, dilihat ke depan. Baru Nabi lari dengan Sayyidina Aisyah berlumba lari. Dan kali pertama Nabi menang. Kali pertama Nabi kalah. Kali kedua Sayyidatina Aisyah pula kalah. Dan kemudian Nabi mengatakan, hadhihi bitilka as-sabqah. Jadi kata dia, hadhihi bitilka. Hadhihi bitilka maksud daripada ni, kerana apa ni? Kerana perut kamu tu dah mula berlapih, kata Sayyidina Rasulullah SAW. Iaitu kamu dah mula gemuk pada waktu tersebut, dah mula gempal, kata Rasulullah. Nabi bergurau dengan Sayyidatina Aisyah
radhiyallahu taala anha. Jadi di sini boleh untuk kita berlumba dengan isteri kita, berlari tak ada masalah, cuma jangan depan orang. Sehingga sebagian ulama kata para guru, orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, tidak sepatutnya mereka untuk menunjukkan sangat sifat bermanja-manja mereka di depan orang ramai terhadap isteri mereka. Tak perlu ditunjukkan sangat pun. Hidup jalan, bawa nak kena pegang tangan. Adakah pegang tangan tadi saja menunjukkan romantik? Tak, romantik lebih pada tu lagi. Dia tahu tak kena pegang tangan lah berjalan, barulah dikira romantik. Masyarakat awam silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau kepada para ulama, orang-orang yang soleh, para pemimpin masyarakat, sebaiknya dielakkan perkara tadi, kerana itu kadang-kadang boleh menyebabkan menjatuhkan kedudukannya pada ketika tersebut. Tidak sepatutnya diperlihatkan kepada orang ramai semua perkara. Tapi kalau dua orang mereka saja berjalan tengah-tengah taman, tak ada orang waktu tu, jalan pegang tangan, tak ada masalah. Okay? Pegang tangan isteri tak apa, jangan pegang tangan orang perempuan lain pula. Bukti Nabi sebaik-baik suami. Jika para suami mencontohinya, sudah tentu rumah tangga akan bahagia. Jadi kalau kita mencontohi Nabi SAW, sudah tentu akan bahagia keluarga kita, insya-Allah ta'ala. Baik. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu, rehat lebih kurang dalam setengah jam. Kita akan bertemu balik sekarang dah 10.45, setengah jam lebih kurang dalam 11 suku, insya-Allah kita akan masuk balik. Tuan-tuan boleh berehat dulu, makan-makan apa yang patut, minum apa yang patut, kemudian kita akan masuk menyambung kembali bacaan kita bagi kitab ini pada bab pada menyatakan tentang cara makan dan minum lauk pauk serta makanan baginda Nabi SAW, dan ini bab yang sangat menarik. Kita akan tengok bagaimana dan apa yang Nabi makan dan buah-buahan yang Nabi makan, insya-Allah kita setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.